Doktrin Tritunggal, atau dalam bahasa Inggerisnya, Trinity, merupakan sebuah doktrin yang membezakan kepercayaan Kristian dari kepercayaan-kepercayaan yang ada di muka bumi. Doktrin ini juga sangat kompleks dan rumit untuk ditafsir maupun dijelaskan dengan lanjut. Jadi, ramai orang termasuk umat Kristian merasa bingung atau salah faham mengenai doktrin ini. Dalam video ini, kami akan membantu anda membincangkan doktrin Tritunggal apabila diterjah dengan soalan. Jadi, apakah itu Tritunggal? Kami menggunakan rumusan dari ahli teologi Puritan, iaitu B.B. Warfield, yang menyatakan bahawa Tuhan itu Esa dalam satu kesatuan yang terdiri daripada tiga pribadi yang sama, dari segi darjat dan berkalan selamanya. Rumusan B.B. Warfield boleh dibahagikan kepada 5 perkara, dan ini boleh digunakan dalam perbincangan mengenai doktrin Tritunggal. Anda bersedia? Mari kita mulakan. Perkara pertama, Tuhan itu Esa. Alkitab sangat menekankan perkara ini. Dalam Ulangan Bacaan 6, ayat 4 menyebut bahawa Tuhan itu Esa. Jadi, jika ada sesiapa yang mengatakan bahawa umat Kristian percaya lebih dari satu Tuhan, mereka telah diperdayakan ataupun diberikan fakta yang diputarbelikkan. Beritahu mereka, Alkitab mengatakan bahawa Tuhan itu Esa. Dan perkara kedua, Bapa adalah Tuhan. Ini bukanlah perkara yang menimbulkan kontroversi. Bahkan ini merupakan satu perkara yang boleh ditemui di mana-mana bahagian dalam Alkitab. Bahkan ini boleh ditemui di dalam semua pembukaan surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus seperti Filipi 1 ayat 2, Efesus 1 ayat 2, Galatia 1 ayat 3, dan sebagainya. Berikut adalah pembukaan di dalam surat yang ditulis Rasul Paulus. Kasih kurnia dan damai sejahtera kepadamu daripada Bapa kita Allah dan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, tidak ada pertikaian bahawa Bapa adalah Tuhan, dan ini membawa kita kepada perkara yang ketiga, iaitu Yesus adalah Tuhan. Ini merupakan perkara yang selalu menimbulkan kontroversi antara semua 5 perkara yang kita bincangkan dalam video ini. Jika kita ingin menyampaikan perkara ini dengan jelas, kita harus bersedia untuk berbincang mengenai ketuhanan Yesus atau menyampaikan kebenaran doktrin Tritunggal. Namun perkara ini sangat jelas dalam Alkitab. Dalam Yohanes bahagian 1, bacaan 1 mengatakan, pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama Tuhan, dan firman itu ialah Tuhan. Jika ini tidak cukup jelas dalam Roma bahagian 9 ayat 5, Rasul Paulus menyebut mengenai suku bangsa Israel. Mereka ialah keturunan nenek moyang yang termasyhur. Bahkan di antara mereka jugalah Kristus lahir sebagai manusia. Dialah yang terutama dari segala sesuatu. Allah yang terpuji selama-lamanya. Amin. Jadi, kita telah membuktikan bahawa Tuhan itu Esa, Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dengan itu, kita pergi kepada perkara yang keempat, yaitu Roh Kudus adalah Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul, bacaan 5 ayat 3 hingga 4, Rasul Petrus memarahi Ananias dengan berkata, Ananias, mengapakah iblis memenuhi hatimu sehingga kau berdusta kepada Roh Kudus? Kamu bukan berdusta kepada manusia, tetapi kepada Allah. Rasul Petrus mengatakan bahawa Ananias yang berdusta kepada Roh Kudus telah berdusta kepada Allah. Kenapa Petrus berbuat sedemikian? Jawapannya ringkas adalah, Petrus mengambil kira Roh Kudus adalah Tuhan dan menganggap berdusta kepada Roh Kudus bermaksud berdusta kepada Tuhan. Juga dalam Alkitab, Yesus sendiri memberi penggambaran yang jelas mengenai Roh Kudus. Dalam Injil Markus bacaan 3 ayat 29, Yesus berfirman, Tetapi sesiapa yang mengkufuri Roh Kudus tidak akan diampuni.
Dia bersalah kerana berbuat dosa kekal. Yesus tidak menganggap pengkufuran terhadap Roh Kudus sebagai salah satu dosa, tetapi menganggap ia sebagai satu dosa besar yang tidak boleh diampuni. Jadi, kita harus tahu bahawa hanya Tuhan saja yang boleh dikufurkan dan mengkufuri Roh Kudus adalah satu dosa besar. Ini bermaksud Roh Kudus adalah Tuhan. Mari kita teruskan kepada perkara yang kelima, iaitu mereka adalah berbeza dari satu sama lain. Kita telah menunjukkan bahawa Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah Tuhan. Dan Tuhan itu esa seperti yang dibincangkan dalam perkara yang pertama. Alkitab menunjukkan ketiga-tiga pribadi ini adalah berbeza dari satu sama lain. Kita juga dapat melihat dalam Injil Lukas, bacaan 3 ayat 22. Sewaktu Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dan Roh Kudus turun kepadanya dari syurga seperti burung merpati. Lalu suara dari syurga berfirman, "Engkaulah anakku yang kukasihi, dan denganmu aku berkenan." Jadi kita dapat lihat dari sini bahawa Roh Kudus turun kepada Yesus dan suara dari syurga adalah Bapa menyatakan Yesus di Sungai Yordan sebagai anaknya yang dikasihi. Di sini, mereka tidak terpisah dari satu sama lain biarpun berbeza. Yesus sendiri juga mengutarakan perkara ini dengan jelas. Dalam Injil Lukas 22 ayat 42, sewaktu berada di Bukit Zaitun, Yesus berdoa kepada Bapa dan berkata, "Ya Bapa, jika berkenan kepadamu, jauhkanlah kiranya cawan penderitaan ini daripadaku. Tetapi bukannya kehendakku melainkan kehendakmu yang dilaksanakan." Yesus membezakan antara kehendaknya dan kehendak Bapa. Ini memberikan gambaran bahawa Yesus bukanlah Bapa. Dan tiada gambaran lain yang lebih jelas daripada ini. Justru, ini memberi kita gambaran bahawa Yesus adalah berbeza daripada Bapa. Jadi sebagai kesimpulannya, kita telah melihat dengan lanjut ke semua 5 perkara dalam membincangkan perihal doktrin Tritunggal. Pertama, Tuhan itu esa. Kedua, Bapa adalah Tuhan. Ketiga, Yesus adalah Tuhan. Keempat, Roh Kudus adalah Tuhan. Dan akhir sekali iaitu perkara 5, mereka adalah berbeza dari satu sama lain. Jadi sebagai umat Kristian, kita percaya bahawa Tuhan itu esa, yang telah menyatakan dirinya dalam 3 pribadi yang berbeza, iaitu Bapa, Anak, iaitu Yesus, dan Roh Kudus. Salah satu penerangan yang paling bernas adalah daripada mendiang Nabil Qureshi, yang menyatakan Tritunggal sebagai satu apa dan 3 siapa. Perkataan apa di sini bermaksud satu kewujudan. Apakah anda? Anda adalah manusia. Apakah saya? Saya juga adalah manusia. Namun perkara siapa merujuk kepada seseorang secara terperinci. Jadi di sini jika anda bertanya soalan, apakah Tuhan? Jawapannya, Tuhan adalah esa dan anda boleh memberi rumusan mengenai siapakah Tuhan dengan soalan tadi. Tetapi jika anda bertanya, siapakah Tuhan? Anda bertanya soalan yang menyentuh identiti atau sifat kewujudan tersebut. Justru, soalan ini harus diberikan jawapan mengenai siapa 3 pribadi yang membentuk sebuah kewujudan Tritunggal. Ada 3 siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memberi gambaran satu apa dalam Tuhan. Sekali lagi, nama saya Ezra Jalin. Selamat berbincang dan bertemu lagi di episod yang seterusnya.